Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Wan Fadilah Hana binti Wan Ahmad Zuki. Saya Alia Akila binti Zahar. Kami akan membentangkan tajuk dalam fiqh kekeluargaan bagi pentadbiran berterusan, iaitu tajuk kami adalah poligami. Okey. Okey, mula-mula kita tengok dululah kepada poligami kan melibatkan pada perkahwinan. Jadi kita tengok bagaimana untuk kita memilih pasangan dalam Islam. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-49 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Dan sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Maksudnya kat sini Allah suruh kita berkenal-kenalan dalam antara satu sama lain lah, dan memilih orang yang lebih takwanya, ini yang lebih baik daripada kita. Okay, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, wanita dikahwini kerana 4 perkara, iaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, nescaya kamu akan beruntung. Kat sini Islam menyarankan wanita yang bertakwa dan solehah kerana mampu menenangkan hati apabila memandangnya, banyak mengetahui hal ehwal agama, menggalakkan kepada sifat-sifat yang baik, mampu mendidik anak-anak serta menguruskan rumah tangga dengan sempurna. Semestinya kalau kita nak pilih sebagai perempuan, kita kenalah pilih lelaki yang baik kan, yang baik dari segi agama. Sama juga dengan lelaki yang nak pilih perempuan, mestilah perempuan yang lebih baik dalam agamanya, maka dia akan beruntung. Okay, seterusnya kita tengok, kita teliti gambar ni. Kalau dalam Malaysia mereka dikenali sebagai orang keluarga yang poligami lah. Tetapi baru-baru ni kalau kita tengok artis selebriti Syamsul Yusof dah menceraikan isteri pertama ni kan. Tapi sebelumnya berlakunya poligami. Kalau tengok di sebelah kanan tu, itu semestinya Ashraf Muslim memang sedang poligami lah, dan dua isteri. Seterusnya, kita tengok pada pengenalan poligami. Apa itu poligami? Poligami ni adalah perkahwinan yang melibatkan lebih daripada seorang isteri. Maksudnya, dalam satu rumah tangga tu ada lebih daripada seorang isteri lah. Menurut undang-undang Islam, poligami hanya boleh dilakukan oleh sebelah pihak sahaja, iaitu suami ataupun lelaki. Ini bermaksud perempuan tak boleh nak kahwin lelaki lebih daripada satu. Tak boleh memiliki suami lebih daripada satu lah. Perlu satu je. Suami je yang boleh memiliki isteri lebih daripada satu. Berpoligami adalah harus di dalam Islam, ikut syarat-syarat tertentu lah. Tidak melebihi 4 orang isteri sahaja pada satu-satu masa. Kini lelaki ni ada hak dia. Poligami hanya untuk 4 orang isteri sahaja. Ini ada termaktub dalam hadis dan ada termaktub dalam hadis. Seorang lelaki dibenarkan berkahwin lebih daripada satu dengan syarat-syarat tertentu. Kini bukannya semua lelaki boleh berkahwin, boleh berpoligami suka-suka hati. Ada syarat-syarat dia. Kalau tak mampu pun tak boleh juga. Seterusnya dalil pengharusan poligami. Dan jika ini dalam surah An-Nisa ayat ke-3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kat sini maksudnya dalam Al-Quran pun sebut boleh berkahwin, boleh berpoligami, tetapi kenalah berlaku adil. Tapi kalau andai kata seorang lelaki tu tak dapat berlaku adil bila mana dia ada 3 orang isteri ataupun 4 orang isteri, dia tak dapat berlaku adil kepada keempat-empatnya, maka tak bolehlah berkahwin. Jatuhlah hukum haram untuk dia berkahwin kalau dia tak dapat berlaku adil. So itu dikira menganiaya keempat-empat isterinya. Jadi dalam Al-Quran juga menyentuhlah macam mana kalau nak kahwin ni mesti orang yang mampu, orang yang dapat berlaku adil. Ada tu bukannya dari segi pembahagian harta, bukannya pembahagian nafkah, tapi dari segi tempat tinggal, makan dan minum, dan sebagainya lah.
Seterusnya, syarat-syarat untuk berpoligami dalam Al-Quran juga tadi, beristeri tidak lebih daripada 4 orang. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengarahkan Ghailan bin Salamah yang baru sahaja masuk Islam untuk memilih 4 sahaja daripada 10 orang isteri yang dimilikinya semasa beliau masih kafir. Maksudnya Ghailan ini dulunya dia ada 10 orang isteri masa dia kafir. Tapi Rasulullah SAW bersabda, pilihlah 4 orang daripada mereka dan ceraikanlah yang lainnya. Maknanya dia suruh pilih 4 orang sahaja daripada 10 orang isteri itu. Sebab apa? Sebab dalam Islam dah maktubkan bahawa 4 orang isteri sahaja dalam satu masa. Ini yang daripada hadis riwayat Malik. Dan yang kedua, syarat poligami adalah hendak berlaku adil. Dalam surah yang tadilah sebelum ni, hendaklah berlaku adil kepada isteri-isteri yang sedia ada. Dan seterusnya mampu memberi nafkah, iaitu dalam hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari, wahai para pemuda, sesiapa yang mampu berkahwin, hendaklah dia kahwin kerana perkahwinan itu dalam menahan pandangan dan memelihara kemaluan ataupun kehormatan. Dan bagi sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa dapat menahan nafsunya. Akhirnya lelaki tu kalau syarat dia mestilah mampu kan, mampu memberi nafkah. Setelah mampu memberi nafkah, tempat tinggal dan sebagainya lah. Selain itu, ini adalah antara syarat-syarat untuk berpoligami. Seterusnya kita masuk kepada enactment Undang-Undang Poligami di Malaysia. Yang pertama, dia terkandung di dalam Akta 303 1984. Maksudnya ini adalah peruntukan yang Malaysia beri dalam enactment undang-undang bawah Akta 303. Seterusnya, di negeri Kedah, Kelantan dan wilayah persekutuan, tiada seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang wanita lain dalam masa ia masih beristerikan isterinya yang sedia ada, kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada hakim syariah. Yang ini diperuntukkan bawah Seksyen 23. Jadi kat sini maksudnya mana-mana lelaki tak boleh kahwin dengan wanita dalam pada masa yang sama dia ada isteri dah. Dia perlukan kebenaran mahkamah dahulu kalau dia nak kahwin lain. Seterusnya, permohonan untuk kebenaran berkahwin lagi hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan satu akuan berkanun menyatakan alasan-alasan. Permohonan yang pihak lelaki nak meminta untuk poligami mestilah mengikut cara yang ditetapkan lah dan memberikan alasan-alasan. Seterusnya, apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu hendak didengarinya dilakukan dalam mahkamah tertutup. Jadi bila pihak lelaki membuat permohonan dan hantar borang, satu surat arahan kepada isteri-isteri untuk datang sekali hadir ke dalam perbicaraan mahkamah secara tertutup. Seterusnya, seseorang yang berkahwin bersalahan dengan peruntukan ini hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri-isteri yang sedia ada. Yang ni kalau seseorang lelaki tu ingin berkahwin poligami tapi dia tidak mengemukakan permohonan ke mahkamah, maksudnya dia kahwin luar mahkamah lah tanpa kebenaran, jadi mereka akan diperuntukkan denda ni sebanyak semua jumlah mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri yang sedia ada. Contohnya kepada isteri sedia ada dia mas kahwin dia 3,000, dia kena bayar balik. Kita tengok kepada enactment dia punya peruntukan di bawah Seksyen 23 poligami. Enactment 8 tahun 2004 bahagian 2 perkahwinan, iaitu Seksyen 23 poligami. Kita tengok nombor 4, prosedur macam mana nak melakukan poligami. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan satu ikrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadakan itu dikatakan patut atau perlu. Yang macam tadilah, pihak lelaki perlu memberi alasan mengapa dan kenapa perlu perkahwinan itu dilangsungkan. Kedua, pendapatan pemohon pada masa itu. Pihak lelaki mestilah kena tunjuk bukti pendapatan mereka sama ada dia layak tak untuk kahwin lagi satu. Seterusnya, bukti-bukti komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan. Yang ni bukti, dia punya bukti komitmen dia lah, kewajipan tanggungan kewangan. Seterusnya, bilangan orang tanggungannya, ada berapa anak yang kalau dah ada anak lah, ada berapa dia kena nyatakan bilangan tanggungannya.
Termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya, bakal isteri dia lah. Ataupun kalau bakal isteri dia tu macam janda ada anak pun kena sekali nyatakan dengan perkahwinan yang disyariatkan itu. Dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada telah diperolehi. Dan ni izin daripada isteri tu, itu mestilah. Atau tidak terhadap perkahwinan yang disyariatkan itu. Okey, seterusnya nombor 5, apabila permohonan menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isteri yang ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan mana-mana orang yang difikirkan oleh mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan yang disyariatkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar. Yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati. Jadi ni jika berpuas hati inilah antara sebab dia. Yang pertama adalah perkahwinan yang disyariatkan itu adalah patut atau perlu, memandangkan kepada antara lain hal-hal keadaan yang berikut ialah kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Jadi kalau ni adalah kebenaran mahkamah, beri sebab antaranya adalah disebabkan kemandulan ataupun keuzuran jasmani. Dia tak dapat memberikan zuriatlah kepada pasangan. Yang kedua, pemohon mempunyai kemampuan yang boleh dia menanggung. Maksudnya pemohon tu dia cukuplah dia punya pendapatan dan mampu berlaku adil. Yang ketiga tu berlaku adil, layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak. Dan yang terakhir, perkahwinan disyariatkan tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri yang ada. Maksudnya tak membawa kepada darurat lah kepada isteri kalau dia berkahwin. Yang lain-lain tu adalah satu salinan permohonan di bawah Section 4 dan ikrar yang dikehendaki oleh subsection itu hendaklah disampaikan bersama surat panggilan ke atas setiap tiap isteri. Jadinya bila permohonan tu diterima, satu salinan tu akan diberikan kepada tiap-tiap isteri yang ada. Dan seterusnya kalau pihak isteri tak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan di bawah enactment tata cara MAL 2004. Yang lain tu boleh tengok. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya. Jangan kata. Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum poligami. Saya bagikan kepada 3. Yang pertama sunat, kedua makruh dan haram. Yang pertama sunat, jika isteri pertamanya mandul sedangkan suami berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Yang ni maksudnya adalah seseorang suami tu jatuh hukum sunat berpoligami jika isterinya mandul dan dia menginginkan zuriat. Jadi disunatkanlah kepada lelaki tu berkahwin lain untuk mendapatkan zuriat. Okay, kedua adalah makruh. Bukan kerana keperluan tetapi hanya menambah keseronokan. Yang ni makruh lah kalau lelaki tu nak kahwin sahaja je. Ketiga, haram jika tidak yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Yang ni macam dalil yang disebutkan lah. Apa? Berlaku adil. Kena berlaku adil. Jadi takkan memudaratkan isterinya lah. Okay, seterusnya hikmah poligami. Ada 4, menjaga kesucian agama, menjaga keturunan dan kehormatan, memenuhi keinginan untuk mempunyai zuriat dan mendapat keredaan Allah. Okay. Kenapa dapat menjaga kesucian agama? Macam dalam hadis riwayat Bukhari tadi yang Hana sebutkan, dapat menjaga kehormatan dan kemaluan. Jadi kalau lelaki tu macam dia berkeinginan terhadap seseorang perempuan yang lain tu, dia dapat selamatkan diri daripada terjerbat perzinaan. Jadi dibolehkan berpoligami. Hikmah poligami, menjaga kesucian agama, menjaga keturunan dan kehormatan. Sama juga tadi, bila kita dah jaga kesucian agama, kita sekaligus akan menjaga keturunan dan kehormatan. Memenuhi keinginan zuriat, tadilah kita tengok keizinan daripada kahwin jika isterinya mandul. Jadi memenuhi keinginan untuk mempunyai zuriat dan mendapat keredaan Allah jika kita ikut prosedur secara betul lah, secara apa yang disyariatkan oleh Islam. Itu sahaja daripada kami. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.